Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Okay, Alhamdulillah, bersama saya Ustazah Siti Sakinah binti Ismail dalam mata pelajaran Pendidikan Islam tahun 1 Cemerlang SK Kepong Frame. Okay. Rabbi syrahli sadri wa yassirli amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli, amma ba'd. Okay, bismillahirrahmanirrahim. Allahumma ftah alaina hikmataka wansyur alaina min khazaini rahmatika ya arhamar rahimin. Amin amin ya rabbal alamin. Okay, apa khabar semua murid-murid ustazah hari ini? Okay, semoga semuanya berada dalam keadaan sihat-sihat sepanjang PKP ini. Okay, Ustazah nak tunjuk satu gambar dekat awak. Okay, cuba awak tengok gambar di hadapan awak ni. Biasanya awak akan jumpa gambar ni dekat mana? Ya, betul. Ini merupakan logo ataupun gambar tandas. Okay, biasanya kita akan jumpa logo ni di tandas. Okay, saya nak tanya, biasanya kita akan pergi tandas untuk buat apa? Ya, betul. Kita pergi tandas untuk membuang air kecil ataupun air besar. Okey. Dan selepas kita buat air kecil dan air besar, apa yang kita akan buat? Ya, betul. Pandai awak. Kita akan membersihkan najis kita ataupun kita panggil juga istinja, beristinja. Okey, insyaAllah hari ini kita akan belajar tajuk baru iaitu tajuk istinja. Okey, baiklah. Murid-murid boleh buka buku teks muka surat 92. Okey, sebelum kita teruskan pembelajaran kita, Ustazah nak terangkan objektif pembelajaran kita pada hari ini adalah yang pertama, murid-murid dapat menyatakan pengertian istinja. Yang kedua, murid-murid dapat menyenaraikan alat-alat istinja. Dan yang ketiga, murid-murid dapat menjelaskan cara-cara beristinja. Okey, baiklah. Kita tengok apakah maksud istinja. Okey, istinja ialah membersihkan kubul dan dubur dengan menggunakan air mutlak atau benda-benda kesat. Okey, Ustazah ulang. Istinja ialah membersihkan kubul dan dubur ataupun membersihkan tempat keluarnya najis kita dengan menggunakan dua benda, iaitu kita membersihkan najis kita menggunakan air mutlak ataupun jika tiada air, kita boleh menggunakan benda-benda kesat. Okey. Okey, alat-alat istinja ada dua. Okey, ada dua. Okey, yang pertama, ini situasi kita pada waktu sekarang ataupun yang selalu kita gunakan, iaitu membersihkan najis kita menggunakan air mutlak ataupun air yang bersih. Okey. Dan yang kedua, situasi yang mana bila tiada air, kita boleh menggunakan benda-benda kesat. Okey, benda-benda kesat ni adalah seperti gambar yang tertera di hadapan awak. Okey, contohnya batu, daun kering, tisu, ranting kayu dan kita juga boleh menggunakan kertas. Okey, baiklah murid-murid. Hukum beristinja adalah wajib. Okey, hukum beristinja adalah wajib bagi setiap Muslim. Okey, jadi kita wajib membersihkan najis kita. Okey, bagaimana cara-cara beristinja? Okey, baiklah murid-murid. Cara-cara beristinja ada 3 cara. Okey, jom kita tengok apakah ketiga-tiga cara itu. Okey, cara yang pertama adalah kita membersihkan najis ataupun kita beristinja menggunakan air mutlak.
Okey, cara yang kedua, kita membersihkan najis ataupun kita beristinja menggunakan benda-benda kesat. Okey, dan cara yang ketiga adalah kita beristinja menggunakan gabungan daripada cara yang pertama dan cara yang kedua, iaitu beristinja menggunakan air mutlak dan benda-benda kesat. Okey, jom kita tengok satu persatu. Okey, cara yang pertama, membersihkan najis kita ataupun beristinja menggunakan air mutlak. Okey, baiklah. Untuk cara ini, kita perlulah menggunakan tangan kiri kita. Okey, bersihkan najis menggunakan tangan kiri dan bersihkan dengan air mutlak. Okey, pastikan bersihkan dengan air mutlak sehingga tiada rasa, tiada bau, tiada rasa dan tiada rupa najis itu. Okey. Okey, ini cara yang pertama. Okey, kita tengok pula cara yang kedua. Okey, cara yang kedua adalah kita membersihkan najis kita menggunakan benda-benda kesat. Okey. Benda-benda kesat ni ada banyak seperti yang saya terangkan tadi. Tapi untuk contoh ini, saya memilih satu benda kesat iaitu batu. Okey, untuk cara ini, kita perlulah membersihkan sebanyak 3 kali sapuan. Okey, contohnya, sapuan pertama kita menggunakan batu dan sapuan yang kedua kita menggunakan batu yang baharu. Okey. Dan sapuan yang ketiga kita ambil batu baharu lagi. Okey, maknanya setiap sapuan tu kita mestilah menggunakan batu yang berlainan. Okey, pastikan kita membersihkan najis kita sebanyak 3 kali sapuan. Okey, cara yang kedua ini, membersihkan najis menggunakan benda-benda kesat ini apabila kita berada dalam situasi yang mana tiada air ataupun kita pergi berkelah tetapi di tempat yang kita pergi berkelah tu tiada kemudahan air ataupun tiada air langsung. Okey, jadi kita bolehlah menggunakan cara yang kedua iaitu menggunakan benda-benda kesat. Okey, baiklah. Kita tengok cara yang ketiga iaitu beristinja menggunakan benda-benda kesat dan air mutlak. Okey. Macam mana kita nak beristinja dengan cara yang ketiga? Okey, baiklah. Yang pertama sekali, kita menggunakan benda-benda kesat dahulu. Iaitu kita menyapu najis kita dengan benda-benda kesat. Okey, seterusnya kita bersihkan najis kita dengan air mutlak. Okey, untuk cara ini, ianya boleh digunakan apabila kita berada dalam situasi yang mana kita ada air tetapi air kita terlalu sedikit untuk digunakan ataupun air yang kita ada hanya cukup untuk keperluan asas sahaja. Jadi jika kita berada dalam situasi tersebut, kita bolehlah menggunakan cara yang ketiga iaitu gabungan daripada cara pertama dan cara yang kedua. Okey, baiklah. Okey, kita tengok apakah kelebihan beristinja. Okey, sebagaimana yang kita tahu, jika kita menjaga kebersihan, ibadah solat kita akan diterima dan kesihatan kita juga terpelihara. Okey, kita juga pastinya akan terhindar daripada penyakit. Okey, dan yang pastinya kita juga akan dikasihi Allah Subhanahu wa Ta'ala kerana sesungguhnya Allah sangat-sangat mengasihi orang yang menjaga kebersihan. Okey, baiklah murid-murid, Ustazah nak bertanya ataupun kita masuk kepada sesi uji minda. Okey, baiklah. Okey, murid-murid tengok depan. Okey, yang manakah alat-alat untuk beristinja? Adakah air merupakan alat untuk beristinja? Ya, betul. Air merupakan alat untuk beristinja. Okey, kita tengok gambar yang kedua. Adakah batu merupakan alat untuk beristinja? Ya, betul. Batu merupakan alat untuk beristinja. Okey, kita tengok gambar yang ketiga.
Adakah Lego permainan merupakan alat untuk beristinja? Tidak. Okey, Lego permainan bukan alat untuk beristinja kerana Lego adalah sifatnya berbentuk licin dan tidak uh, kesat. Jadi ianya bukan alat untuk beristinja. Okey, seterusnya. Yang manakah alat untuk beristinja? Adakah kaca merupakan alat untuk beristinja? Ya, kaca bukan alat untuk beristinja kerana kaca bersifat tajam dan ia boleh melukakan anggota badan awak. Jadi, kaca tidak boleh digunakan untuk beristinja. Okey, baiklah. Adakah makanan seperti donat ini merupakan alat untuk beristinja? Ya, tidak. Okey, kerana donat adalah makanan dan bersifat mulia. Jadi, kita tidak boleh menggunakan donat untuk beristinja. Okey, baiklah. Cuba tengok gambar yang ketiga. Adakah daun kering merupakan alat untuk beristinja? Ya, betul. Daun kering adalah alat untuk beristinja. Okey, baiklah murid-murid. Berapakah cara beristinja? Okey, ada berapa cara untuk beristinja? Okey, 1 atau 2 atau 3? Ya, betul. Cara untuk beristinja ada 3 cara. Okey. Sebutkan cara-cara beristinja. Ya, cara beristinja ada 3 dan cara yang pertama adalah beristinja menggunakan air. Okey, cara yang kedua adalah beristinja menggunakan benda-benda kesat. Dan cara yang ketiga adalah beristinja menggunakan gabungan daripada cara yang pertama dan cara yang kedua, iaitu beristinja menggunakan benda-benda kesat dan air. Okey, baiklah, hari ini Ustazah nak gabung jalin tajuk istinja dengan tajuk adab kodak hajat. Okey, baiklah murid-murid, adakah awak tahu apakah maksud kodak hajat? Okey, kodak hajat adalah kita melepaskan hajat kita ataupun kita membuang air kecil ataupun air besar. Okey. Untuk adab kodak hajat ni ada 3 adab, iaitu adab sebelum masuk tandas, adab semasa masuk tandas dan adab ketika keluar tandas. Okey, kita tengok adab sebelum masuk tandas. Okey, sebelum masuk tandas, kita kena pastikan bahawa kita tidak membawa nama Allah masuk ke tandas. Kenapa tak boleh bawa nama Allah masuk ke tandas? Kerana nama Allah adalah sangat mulia dan tidak boleh dibawa masuk ke tempat yang kotor seperti tandas. Okey. Baiklah, seterusnya adab yang kedua, kita haruslah memakai alas kaki. Okey, ketika masuk tandas, pastikan awak memakai alas kaki kerana tandas adalah tempat yang kotor dan banyak kuman. Okey. Jadi awak kena memakai alas kaki supaya kaki awak tidak kotor. Okey, seterusnya adab yang ketiga adalah menutup kepala. Okey, sebelum masuk tandas, pastikan awak tutup kepala awak dahulu. Okey, seterusnya sebelum masuk tandas, pastikan awak membaca doa masuk tandas. Okey, dan selepas baca doa masuk tandas, barulah awak boleh masuk tandas dengan menggunakan kaki kiri. Baiklah murid-murid, ini merupakan doa masuk tandas. Okey, jom kita baca sama-sama doa masuk tandas. Okey, Bismillahirrahmanirrahim.
Allahumma inni a'udzubika minal khubusi wal khaba'is. Allahumma inni a'udzubika minal khubusi wal khaba'is. Okey, maksudnya, wahai Tuhanku, sesungguhnya aku berlindung kepadamu dari segala kejahatan dan kekotoran. Okey, pastikan setiap kali masuk tandas, baca doa dahulu. Okey, seterusnya, apabila kita dah masuk tandas, okey, kita tengok adab semasa qada hajat. Okey, apabila kita berada di dalam tandas, okey, dan semasa qada hajat, kita tidak boleh bercakap ataupun makan dan minum. Okey, dan semasa qada hajat juga kita tidak boleh membazir air. Okey, seterusnya kita tengok adab selepas qada hajat. Okey, untuk adab selepas qada hajat, okey, kita mestilah membaca doa untuk keluar tandas, dan selepas membaca doa, kita perlulah melangkah keluar menggunakan kaki kanan. Okey, ingat tahu, masuk tandas kaki kiri, keluar tandas menggunakan kaki kanan. Okey, seterusnya, okey, kita tengok doa keluar tandas. Okey, jom kita baca sama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahillazi azhaba anniyal aza wa afani. Alhamdulillahillazi azhaba anniyal aza wa afani. Okey, segala puji bagi Allah yang menghilangkan kesakitanku dan memberikan aku kesihatan dan keafiatan. Okey, selepas baca doa keluar tandas, barulah awak boleh keluar tandas. Okey, baiklah. Kita tengok rumusan ataupun kesimpulan. Okey, Islam sangat mementingkan kebersihan. Okey, jadi sebagai seorang Islam ataupun setiap Muslim, kita wajib menjaga kebersihan dan menjadikan kebersihan sebagai amalan hidup kita. Okey, pastikan setiap kali kita melepaskan qada hajat, okey, pastikan kita beristinja mengikut situasi yang kita ada. Contohnya, jika semasa kita beristinja, semasa tu kita ada air, jadi kita boleh menggunakan air. Okey, jika tiada air, kita boleh menggunakan benda-benda kesat seperti yang saya nyatakan tadi. Okey, baiklah murid-murid, sampai di sini sahaja pembelajaran kita pada hari ini. Okey, apa yang baik datangnya daripada Allah Subhanahu Wa Taala, dan apa yang kurang, apa yang buruk datangnya daripada kelemahan diri saya sendiri. Terima kasih kerana memberi perhatian semasa pembelajaran. Okey, insya-Allah kita akan berjumpa pada minggu hadapan dengan tajuk dan pembelajaran yang baharu. Okey, sebelum saya terlupa, saya ada satu tugasan untuk awak. Okey, awak perlu hafaz doa masuk dan keluar tandas. Kemudian, awak rakam video bacaan doa tersebut. Kemudian, awak upload ataupun muat naik video tersebut di Google Classroom Pendidikan Islam. Okey. Okey, sampai di sini saja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye. Syukran jazilan.